Baik, terima kasih. Kalau tadi bersama Melintas Langsung untuk cerita pagi ke Langkawi, ini betul-betul kita nak cerita pasal Langkawi secara keseluruhan. Dan hari ini bersama dengan seseorang yang akan berbicara tentang pakej pelancongan Langkawi untuk dunia baharu. Bersama dengan Cik Azmil Munif Muhammad Bukhari, merupakan pengurus bahagian pelancongan dari LADA. Terima kasih Cik Azmil bersama dengan kami hari ini. Kita sekarang ini melihat perubahan yang ketara apabila berakhirnya PKP, kemudian disambung dengan PKBB dan kini PKPP pula. Jadi sektor pelancongan sudah kembali bernafas dan kita lihat perubahan juga berlaku di beberapa negeri apabila masing-masing rancak mempromosikan negeri masing-masing. Cuma untuk permulaan ini kita nak tahu jugalah bagaimana agaknya situasi di Langkawi setakat ini melihat kepada kebenaran untuk merentas negeri dan pelancongan dalam negara. Alhamdulillah, Mac, terima kasih. Kita kalau di Langkawi, kita dapat lihat dalam masa PKPP ini, semenjak daripada 10 Jun, pelancong domestik telah mula membaca diri Langkawi, terutamanya pada hujung minggu. So kita mendapat semula angka-angka yang sebelum ni, sebelum PKP. So Alhamdulillah, kita dapat lihat satu trend yang bagus. Pulih semula kita punya pelancongan di Langkawi, Alhamdulillah. So kebanyakan sekarang kalau kita lihat pelancongan telah berubah daripada mass tourism yang ramai-ramai datang tu ke apa yang kita panggil niche tourism, iaitu pelancong lebih suka bersendiri dengan family sendiri. Betul. So kebanyakan datang menggunakan yang kita panggil ferry, membawa kereta sendirilah ke Langkawi. Cuma bila kita melihat perubahan ini, sebab kalau dulu ketika belum wujudnya COVID-19, kaedah kita melancong pun berbeza, pilihan kita untuk lokasi juga berbeza. Cuma bila sudah ada COVID-19 ini dan kita juga sudah ada SOP baru dalam kehidupan, kebiasaan baru yang perlu kita amalkan, mungkin sudut pelancongan juga antara yang terkesan, pasti terkesan. Jadi bagaimana untuk menghadapi situasi ini dan trend masyarakat yang datang melancong adakah sudah berbeza dan penerimaan mereka pasti juga tidak seperti dulu yang boleh saja ke mana-mana dengan mudah dan kini perlu berhadapan dengan SOP dan sebagainya. Kalau kita lihat golongan yang pertama yang melancong selepas pada PKPP adalah golongan milenial, iaitu bawah 34 yang betul-betul berani untuk melancong. Tetapi Langkawi telah bersedia sebelum itu lagi bersama industri player. Kita melakukan mengambil suhu di setiap pintu masuk di setiap produk dan juga kita melakukan penjarakan sosial. Umpamanya di kabel car dahulu, sebuah gondola itu boleh memuatkan 6 orang, tetapi sekarang ni kita hanya menghadkan kepada 4 orang. Sama juga di tempat-tempat lain. Kita limitkan setiap pengunjung ke satu kawasan bagi menjamin tidak berlakunya wabak ini sekali lagi. So itu yang kita nak. Cabaran juga sebab kalau untuk penggiat sektor pelancongan ini, saya rasa mereka juga bukan saja perlu menerima pelancong, pada masa yang sama perlu patuh dengan SOP juga. Betul. Jadi difahamkan ada pakej-pakej menarik menanti mereka yang akan berkunjung ke Langkawi, sebab dengan situasi sekarang pastinya kita tidak lagi boleh menggunakan kaedah lama, ada pembaharuan di sana sini. Jadi bagaimana untuk pakej-pakej baru ini boleh melonjakkan kembali pelancongan di Langkawi? Ya, Mac, kita bersama-sama industri player telah memikirkan beberapa kali berbincang bagi melaksanakan pakej baru di dunia baharu selepas COVID-19 ni. Kita ada 7 pakej yang kita rentis. Kita panggil, kalau trail dalam bahasa Melayu ni rentis. So ada 7 rentis mengambil sempena sumpahan Masuri 7 keturunan. So kita adalah 7 tu. Yang pertama adalah Geo Trail. Geo, kalau bercakap pasal Langkawi ni, kita mempunyai jujukan batuan yang lengkap menceritakan kewujudan bumi semenjak 1 bilion tahun yang dulu. Kalau bumi kita lihat berusia 4,5 bilion tahun, kita ada sejarah yang lengkap berusia 1 bilion tahun di Langkawi. Lepas tu kita ada yang kedua, kita ada rentis Eco Trail. Eco Trail di Langkawi ni kita ada banyak wildlife, banyak hidupan liar. Contohnya burung, ada lebih daripada 200 jenis burung, 500 jenis rama-rama yang boleh pelancong untuk menikmati.
Dan seterusnya kita ada juga kita ada gunung, kita ada tasik, kita ada air terjun, kita ada sungai yang boleh dinikmati. Dan ketiga adalah adventure trail. Adventure trail ni di mana pengunjung boleh try skydive. The only skydive dekat Malaysia ni, tandem skydive kat Langkawi je. Mac kena try. Lepas tu kita ada jet ski, kita ada zip line yang terbaik di Malaysia. Dan yang keempat adalah culture dengan heritage, sebab Masuri begitu terkenal sekali pengkisahannya. Kita ada 17 pengkisahan legenda di Langkawi itu sendiri yang boleh pelancong menikmatinya. Dan yang kelima adalah duty free shopping. Kalau datang Langkawi tak beli barang-barang duty free tak sah lah. Kita ada pelbagai coklat dengan mangkuk. Dan seterusnya adalah kita panggil leisure dengan learning trail. Adalah tempat-tempat yang dah produk-produk pelancongan Langkawi macam Underwater World, Cable Car, Wildlife Park, Crocodile Farm. Semua ni bukan saja tempat yang boleh dikunjungi, tapi ada elemen pendidikan di situ. Dan yang ketujuh adalah food trail. Kalau pergi ke suatu kawasan tak rasa makanan setempat tu tak sah. Kalau kita di Langkawi, kita ada exotic food sendiri yang kita selalu suruh pelancong try, iaitu beronok. Kerabu beronok ni dia adalah satu daripada keluarga gamat. Dan kita ada tu kena try tu. Dan sup gamat. Dan seterusnya adalah kita ada banyak makanan laut segar di situ untuk dinikmati. Ini adalah pakej-pakej baru yang kita merasakan niche tourism ni yang akan pergi dan menikmatinya. Kalau kita dengar tadi penerangan tentang ketujuh-tujuh pakej ni, saya rasa ia adalah satu percutian yang lengkap. Dengan makanan, dengan tradisi dan banyak lagi perkara. Sebenarnya Langkawi ini memang kaya dengan keindahan alam semula jadinya juga. Jadi bagaimana untuk memastikan supaya kalau dah sebanyak ini pakejnya, untuk menerima pelancong yang ramai nanti, pastinya perlu ada persediaan dari segi logistik, penginapan dan sebagainya. Saya rasa di hotel-hotel juga, malah di homestay kalau ada pun, mereka perlu ada pematuhan juga kepada SOP, kerana itu juga menjadi tumpuan oleh pelancong yang akan datang nanti. Jadi ke arah itu bagaimana perancangan pula? Okey, kita di Lembaga Pembangunan Langkawi, kita banyak bertemu dengan industri player, dengan persatuan-persatuan pelancongan di Langkawi, bagi memastikan setiap perjalanan pelancong adalah teratur daripada segi mematuhi SOP. Kalau kita lihat sekarang ni, ini adalah masa terbaik untuk melancong ke Langkawi, kerana banyak hotel-hotel dan produk-produk pelancongan memberi diskaun yang amat kadang-kadang tak percaya pun. Terlalu murah. Tak masuk akal. Murah sangat. So inilah masanya. Dan minggu depan kan kita cuti raya haji, dan kita menganggarkan akan ada pertambahan daripada segi pelancongan ke Langkawi. InsyaAllah kita akan terima pelancong yang kita ada package ni, yang mereka boleh hubungi, tengok dalam website kita www.naturallangkawi.my untuk melihat dengan lebih jelas apa yang kita offer, kita tawarkan. Cuma pakej ini akan berlanjutan sehingga bila? Ada tak waktu-waktu tertentu, tempoh masa yang ditetapkan, ataupun akan berlanjutan untuk tempoh masa yang lama? Pakej ni sebenarnya termasuk dalam apa yang kita nak laksanakan, iaitu Langkawi Great Sale pada bermula 1 September. Tapi pakej ini dah bermula, tapi bermula daripada 1 September ke 31 Disember akan ada lebih rancak potongan harga untuk setiap produk tu nanti. So dia berlanjutan sampai ke hujung tahun buat masa sekarang. Selain melancong dah berada di sana nanti, saya rasa untuk membawa pulang kenangan itu sudah pastilah, sebab dengan keseronokan dan sebagainya. Tetapi untuk produk-produk hiliran, kalau ada pengusaha tempatan di sana, adakah ini juga turut menjadi tumpuan pihak LADA memberikan galakan kepada usahawan tempatan, IKS khususnya, untuk mereka memenuhi keperluan pelancong yang bakal tiba nanti? Okey, kita di bawah banner Langkawi UNESCO Global Geopark, kita bersama-sama dengan komuniti tempatan. Kita melantik lebih kurang sekarang ni dah ada 20 kita panggil geoproduct yang kita cuba nak bangunkan, nak memasarkan barangan mereka. So antara geoproduct yang kita kenal pasti dan kita angkat adalah satunya glass blowing crystal.
Kalau di Malaysia ni yang buat glassblowing hanya di Langkawi je lah. So boleh tengok sekali demonstration dan beli kristal yang cantik. Dan seterusnya produk-produk lain termasuk dengan biskut gamatnya, dengan virgin coconut oilnya. Semua kita memastikan bahawa the raw material yang digunakan pun mesti datang daripada Langkawi. Asli. So nak memastikan bahawa ianya di ekonominya bersekitar di Langkawi. So kita ada 24 jenis barangan yang boleh dibeli untuk dibawa balik. Termasuklah minyak gamat yang famous tu, ikan bilis di Langkawi. Ini adalah yang terbaik. Ya, itulah dia visual-visual yang boleh kita kongsikan di sana. Kalau ada yang berminat nak ke Langkawi, bolehlah layari sendiri. Mungkin ada layari ke Sesawang www.naturallylangkawi.my. Dan kita ada hotline telefon hotline 24 hours. Boleh telefon 013-302-3099. Okey, terima kasih Cik Azmin kerana bersama dengan kami hari ini. Kita mai ramai-ramailah pergi Langkawi nanti kita pergi cari ikan bilis tu yang disebut-sebut tu. Okey, terima kasih kepada Cik Azmin kerana bersama dengan kami. Kita sudah akhiri segmen bersama